Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada rakan-rakan CBO yang dikasihi sekalian. Okey, bertemu kembali kita di dalam Enzyme Online Program pada bulan Mac 2023, iaitu program online Enzyme yang ketiga yang dilakukan pada tahun 2023 ni. So malam ni pun kita ada topik yang cukup menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda semua berkenaan dengan enzim. Seperti mana kita tahu, produk enzim CNI ini memang cukup luar biasa hebat sebab banyak produk yang banyak masalah yang boleh dibantu dengan menggunakan enzim ni. Jadinya untuk hari ini kita punya program akan fokus kepada satu topik yang cukup menarik, iaitu topiknya adalah enzim aktifkan sistem detoksifikasi. Satu topik yang menarik yang mana kita tengok bagaimana dengan enzim ni boleh membantu anda membuang toksik ataupun membuang racun daripada badan. So pada malam ini bukan saya sebagai penceramah utamanya, saya selaku MC saja. Kita ada orang yang lebih pakar, yang lebih hebat yang akan berkongsikan dengan anda tentang kelebihan enzim dalam membantu sistem detoksifikasi diri kita. Bagaimana yang membantu hari ini, Dr. Zaidi akan bersama-sama dengan anda nanti untuk berkongsikan tentang perkara ini. Jadi sebelum kita bermula, sedikit pesanan kepada anda terutama yang sedia ada dan juga kepada CBO baru sebagai anda punya untuk intention anda, untuk pengetahuan anda, yang mana promosi khas referral masih lagi berlangsung sehingga hujung tahun 2023, yang mana untuk insentif network expansion NDI 2 yang mana ada 3 package utama, terutamanya untuk mereka yang baru nak menjadi ahli dan anda selaku seorang CBO, untuk anda mempromosikan, untuk anda merujuk rakan baru selaku CBO baru di CNI. Ada 3 package yang utama, iaitu yang first produk LEAF bersama dengan ecstasy, bersama dengan ecstasy. Yang kedua produk LEAF bersama dengan Royal Vital C, dan yang ketiga produk LEAF bersama dengan Neoganic, yang mana untuk ketiga-tiga package ni harga dia sama, iaitu member price RM200 ataupun RM200. Dan untuk program referral ini, apabila anda menaja seorang CBO baru di bawah skim ini atau di bawah insentif ini, anda akan mendapat RM50, yang mana ianya sah hanya kepada perujuk langsung, direct referral saja. Dan yang paling best, anda tak perlu nak tunggu sebulan sekali untuk pembayaran ini, tetapi minggu yang pertama, maksudnya akan dibayar secara mingguan. Namun begitu, untuk melayakkan anda menerima NEI 2, pastikan anda terlebih dulu telah pun membuat pembelian ataupun telah pun mencapai 100 PSPB pada bulan tersebut. Dan yang lagi best lagi, untuk setiap yang berjaya refer 5 orang CBO baru akan menerima insentif tambahan NEI 2 yang bernilai RM50, ekstra lagi RM50. Anda dapat 50, darab dengan 5, company tambah lagi RM50, yang mana yang untuk ekstra RM50 lagi akan dibayar secara bulanan. Dan ini adalah eksklusif untuk CBO baru sahaja, untuk penajaan baru. Dan seterusnya, jika anda adalah seorang CBO yang sedia ada, jangan rasa rusing ataupun risau, kerana kita juga buka package ini kepada mereka yang sudah pun bergelar CBO, kepada anda semua, yang mana package yang sama dengan harga yang sama untuk pembelian ulangan, dan untuk promosi ini juga akan dilanjutkan, akan dibuat sepanjang tahun 2023. Dan untuk yang package promosi khas insentif pembelian ulangan ni sama, minimum kena mempunyai kelayakan 100 PSPB. Akan tetapi untuk mereka yang masih belum bergelar AM, sekadar terujuk langsung, cuma dapat RM25. So kalau anda nak dapat RM50 juga, cepat-cepat capai pangkat pengurus agensi. So anda layak untuk dapat RM50 dengan syarat boleh kekalkan Leadership Bonus Achievers LBA,
iaitu 300 PSPV dan juga 2000 PGPV untuk mereka daripada AM ke Emerald Agency Manager. Okey, so ini pun sama akan sehingga 31 Disember 2023. Okey, lagi yang best lagi untuk tahun 2023 ini package wellness special package masih lagi diteruskan, yang mana pada tahun ini cukup menarik juga offer yang ditawarkan oleh pihak syarikat untuk pembelian Hot Spring Pro untuk pembelian Hot Spring Pro untuk mereka ataupun downline anda yang membeli package ini akan dapat dengan harga yang cukup istimewa. 2388 untuk Semenanjung Malaysia, 2460 untuk Sabah Sarawak dan 2600 untuk Brunei. BV 1500 dan juga 1500 BV dan juga BV 500 dapat satu SPS Coffee, dan anda sebagai perujuk langsung insentif tunai khas untuk mereka yang bergelar pengurus agensi dan ke atas dapat ekstra RM250. Okey, untuk well 3 beli satu well 3 30 stick dan juga satu organik 30 stick dapat satu well 3 Royal Village Royal Jelly 30 sachet yang menilai total harga dia RM258 dan anda sebagai seorang perujuk langsung AM akan dapat RM20. Okay, untuk lift ada package bundle kita panggil package bundle untuk WSP ini, beli 6 percuma 2. Harga dia memang cukup best, ataupun beli 3 percuma 1. Manakala untuk Royal Jelly beli 10 percuma 3. So ini semua adalah package bundle untuk mereka yang memang mengamalkan secara secara tegak ataupun ketika dalam proses pemulihan yang memerlukan produk yang banyak. So kita bagi dengan harga yang cukup istimewa, yang lain daripada yang lain, daripada harga beli satu-satu, beli secara bundle lagi murah, lagi best, yang dapat barang percuma lagi. Dan anda sebagai perujuk langsung AM akan dapat insentif-insentif seperti yang tertera di dalam poster ini. Okey, dan juga untuk pembelian well 3 Life Enzyme beli 6 percuma 2 ataupun beli 3 percuma 1 sama jadi, ataupun untuk Royal Jelly beli 5 percuma 1. Dan untuk package Royal Vitamin C beli 12 percuma 2. Memang cukup istimewa, dan juga Tigeron beli 3 percuma 1. Ini semua adalah package untuk WSP pada tahun 2023. So jangan lepaskan peluang ini, pastikan anda grab peluang ini, dapatkan produk pilihan anda, dan kalau nak murah lagi, sama ada anda amalkan secara berterusan untuk simpan stok lama, ataupun jika tidak, anda boleh kongsikan dengan rakan-rakan untuk dapatkan penjimatan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Dan anda selaku CBO, gunakan peluang ini untuk promotkan produk-produk luar biasa CNI ini kepada rakan-rakan anda. Okey, itu sedikitlah perkongsian yang saya nak share dengan anda sebelum kita bermula. Dan seterusnya, sebelum kita bermula juga, saya sedikit ingatan mesra kepada anda semua. Seperti biasa, sila pastikan mikrofon ditutup dan kalau boleh video dibuka. Sila rename jika nama akaun bukan nama sebenar anda beserta dengan lokasi, kalau boleh untuk tujuan rekod ataupun tujuan pendaftaran. Dan jika anda ada sebarang kemusykilan ataupun pertanyaan berkenaan dengan topik yang dibincangkan hari ini, anda dibolehkan bertanya di dalam ruangan chat box, dan kita insyaAllah kita akan cuba menjawab pada pengakhiran sesi nanti. Okey, itu sedikit banyak ingatan mesra untuk anda sebelum kita bermula, dan saya pun tak nak ambil masa banyak sebab banyak lagi perkara yang menarik akan dikongsikan oleh Dr. Zaidi sebentar nanti di bawah topik enzim aktifkan sistem detoksifikasi. Jadi tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pakar pemakanan CNI Dr. Zaidi Muhammad. Silakan Dr. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua pada malam hari ini. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera, berbahagia di samping keluarga dan rakan anda. Dan kalau anda boleh lihat topik kita pada malam hari ini, iaitu enzim aktifkan sistem detoksifikasi. Memang waktu yang sangat tepat juga kerana
tidak lama lagi kita sebagai umat Islam yang menyambutnya akan menyambutnya beberapa hari saja lagi, dan ini merupakan peluang untuk kita semua supaya kita aktifkan kembali sistem detoksifikasi kita supaya ia berjalan dengan lebih lancar lagi supaya kita mendapat manfaat. Dan saya yakin bukan agama Islam saja yang mempunyai ibadah berpuasa ini, malah agama lain juga pasti ada dengan caranya tersendiri. Dan mari kita sama-sama untuk kita dalami lagi berkaitan dengan sistem detoksifikasi pada malam hari ini, di mana saya akan berkongsi berkenaan dengan beberapa topik. Yang pertama iaitu sistem detoksifikasi manusia. Kita nak tahu malam ni sistem ni merupakan bahagian yang besar di mana di dalamnya ada organ-organ yang akan menyokong fungsi detoksifikasi manusia ini. Dan yang kedua, kita nak tahulah setiap organ yang terlibat dalam proses detoksifikasi manusia ini, apakah fungsinya dan juga apakah peranannya. Dan kemudian yang ketiga, keadaan dan masalah kesihatan yang boleh terjadi terhadap organ-organ detoksifikasi manusia ini, bagaimana pula tanda dan juga punca yang boleh menyebabkannya ia terjadi. Dan yang kelima, kita nak tahu pula bagaimana enzim dapat membantu permasalahan dengan sistem detoksifikasi manusia ini. Baik, apabila kita nak membicarakan berkenaan dengan topik kita yang pertama, iaitu sistem detoksifikasi manusia ini, sebenarnya untuk pengetahuan semua, dan saya yakin semua pasti tahu bahan toksik ni berada di mana-mana sahaja, kerana badan kita, tubuh badan kita bukan sahaja terdedah kepada bahan kimia toksik di persekitaran, malah daripada udara ataupun air ataupun minuman yang kita minum, malah daripada makanan yang kita ambil, malah beberapa toksin juga akan dihasilkan dalam badan kita sendiri melalui proses tindak balas kimia badan yang normal. Fungsi fisiologi kita sehari-hari pun sendiri dalam badan kita juga menghasilkan toksin. Malah jika di luar pula, kita juga terdedah kepada bahan kimia toksin yang berada di luaran lah. Dan kita pastinya kita tak tahu, kita semua tahulah berkaitan dengan bagaimana pula badan kita dapat mengatasi permasalahan toksin yang berada di dalam badan ataupun di luar badan, adalah dengan melakukan proses penyikiran toksin yang dinamakan detoksifikasi. Okay. Dan mungkin kita semua dah tak asing lagi dengan istilah detox, yang mana kita diwar-warkan bahawa detox ini sebenarnya baik untuk kesihatan. Jadi kita nak tahulah bagaimana sebenarnya detoksifikasi daripada apa yang kita buat, apa yang kita makan dapat membantu dalam detoksifikasi badan kita, di mana detoksifikasi ini merupakan pembuangan racun secara alami daripada badan kita secara semula jadi, yang terjadi setiap hari, yang dilakukan oleh organ-organ dalaman badan kita untuk diri kita sendiri. Jadi kita nak tahulah detox tu sebenarnya kenapa ia berlaku dalam badan kita, kerana ia perlu, proses detoksifikasi ni perlu supaya sistem dalam badan kita, keseluruhan sistem dalam badan kita, sama ada sistem jantung, sistem paru-paru, sistem pencernaan kita, sistem otot dan saraf kita berjalan lancar. Sebagai contoh, supaya sistem penghadaman kita, usus kita bekerja dengan baik, dapat menyerap segala nutrien yang kita makan, kita boleh dapatkan dalam makanan yang kita makan setiap hari. Kemudian selain itu, mungkin sistem buah pinggang kita, supaya ia dapat berjalan dengan lancar, supaya dapat menepis segala bahan toksin yang berada dalam badan kita dapat dikeluarkan dengan sepenuhnya. Kalau buah pinggang bermasalah disebabkan toksin yang terkumpul terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Jadi terdapat beberapa organ yang malam ni kita nak highlight, ada 4 sistem.
Di mana sistem yang pertama adalah sistem penghadaman. Okay? Di mana badan kita melakukan proses defecation ataupun pembuangan air besar. Okay. Kemudian yang kedua adalah urination, iaitu melibatkan organ buah pinggang. Kemudian yang ketiga adalah expiration, melibatkan organ paru-paru, dan yang terakhir yang keempat adalah perspiration ataupun pernafasan melalui maafkan saya, perspiration melalui kulit. Maafkan saya, right? Perspiration melalui kulit, expiration melalui paru-paru. Okay? Dan perspiration ni melalui kulit yang boleh menyah toksik dengan mengurangkan penembusan bahan toksin yang terdapat daripada luaran seperti terdapat dalam air ataupun bahan-bahan kosmetik. Okay? Boleh ditapis oleh air, oleh kulit ini, lebih-lebih lagi jika dalam bentuk air, tapi toksin dalam bentuk minyak lebih mudah meresap. Jadi bagaimana pula dalam badan kita sistem detoksifikasi ini dapat aktif supaya dapat dibuang oleh tubuh kita dengan baik. Okey, baik. Kita dah tahu dah sistem detoksifikasi manusia melibatkan 4 sistem utama, okey. Iaitu sistem penghadaman, sistem bawah pinggang, sistem paru-paru dan juga sistem kulit kita, integumentary. Kita akan bincangkan setiap organ-organ ini, apakah fungsi dia, apakah peranannya dalam membantu dalam detoksifikasi, apakah tanda-tanda masalah kesihatan dan juga apakah penyakit yang berkaitan dengannya. Okay, kemudian kita nak tahulah pula sekarang ini kenaan dengan toksin pula. Okey, apa itu toksin? Toksin merupakan bahan buangan beracun yang berada dalam tubuh badan kita. Okey, adalah mustahil bagi kita semua untuk mengelakkan toksin kerana ia berada di mana-mana sajalah. Jadi memang sukar untuk kita elakkan pada masa sekarang ini, sama ada dalam udara yang kita sedut, makanan ataupun minuman yang kita ambil. Kita juga memang terdedah dalam perkara ini. So, kalau kita boleh lihat di slide, ada 5 perkara, 5 sumber utama toksin daripada sumber persekitaran. Yang pertama adalah makanan. Makanan yang kita ambil jika ia merupakan bentuk yang tidak sihat, sebagai contoh makanan yang bergoreng, makanan yang diproses, makanan yang kadar gulanya tinggi, dia merupakan sumber toksin yang boleh berkumpul dalam badan kita. Kemudian yang kedua adalah daripada sumber air. Minuman yang kita minum setiap hari. Ini pun boleh menjadi sumber toksin yang boleh masuk ke dalam badan kita. Kemudian yang ketiga daripada persekitaran, sama daripada udara, okey, seperti asap rokok dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah beauty dan personal care product, lebih kepada alat kosmetik dan juga penjagaan diri. Jika bahan kimianya tidak selamat, dia boleh menyebabkan toksin terkumpul dalam badan. Dan yang kelima, melalui stres dan juga negative thinking. Ini daripada sudut kesihatan mental kita, di mana ia boleh mempengaruhi hormon yang boleh menyebabkan bila hormon-hormon tertentu berlebihan, dia boleh menyebabkan badan kita terkumpul toksin yang dihasilkan oleh hormon-hormon yang tidak seimbang dalam badan kita. Okay, jadi kemudian seterusnya kita nak tahu pula bagaimana pula badan kita menyingkirkan, proses badan kita menyingkirkan toksin ini. Okey, caranya ada 3 poin utama yang mungkin kita boleh perhatikan. Yang pertama, toksin, cara masuk toksin ke dalam badan kita. Sudah tentu dia melibatkan organ-organ seperti paru-paru, kulit kita dan juga usus. Okey. Kemasukan bahan-bahan bertoksin ini sebenarnya ia memerlukan proses yang sangat spesifik. Okey. Dan kita sebagai manusia memang diberikan kebolehan ataupun kemampuan untuk detox bahan-bahan bertoksin ini secara bersendirian. Okay, bahan-bahan
bertoksin ini pastinya dia boleh mengganggu fungsi dan juga kebolehan dan juga bagaimana badan kita berfungsi dengan lebih baik dan juga normal. Proses detoksifikasi ni, kalau kita lihat apabila toksin telah masuk, dia akan melalui dua peringkat yang besar. Yang pertama, dia akan melalui peringkat yang berlaku di dalam hati. Hati merupakan peringkat pertama badan kita akan menapis toksin-toksin ini. Dan yang kedua, proses yang kedua, dia akan melibatkan hati dan juga lapisan usus. Bahan-bahan yang tidak larut dalam air, seperti bahan yang berminyak, yang larut dalam minyak, akan menjalani proses detoksifikasi ini. Proses ini sebenarnya sangat bergantung kepada kemampuan organ-organ dalam badan kita berfungsi supaya proses detoksifikasi ini berjalan dengan baik. Kemudian kita boleh lihat di sini untuk yang pertama, proses masuknya bahan bertoksin ke dalam badan kita ini ada beberapa proses, boleh kita lihat di bahagian sebelah kiri ini. Seperti yang mungkin saya dah katakan tadi, bahan bertoksin ini boleh terjadi dalam bahan larut air ataupun tidak larut air. Sistem perpuluhan, sistem pembuangan air kencing dan juga sistem perkumuhan adalah proses yang terakhirlah dalam pembuangan toksin ini. Alright. Sebaiknya kalau kita boleh lihat dekat gambar rajah ini, paling simple kita boleh lihat pintu masuk toksin ke dalam badan kita melalui beberapa organ. Kemudian proses yang pertama akan melalui di bahagian hati, dan seterusnya dia akan melalui di organ-organ yang selanjutnya, sebagai contoh di kulit kita, di buah pinggang kita, di usus kita dan juga paru-paru kita, untuk mengeluarkan bahan-bahan bertoksin yang terkandung di dalam badan kita. Kita dah lihatlah bagaimana proses detoksifikasi ini berlangsung dalam badan kita secara ringkasnya. Kita nak pergi pula kepada organ yang pertama ataupun sistem yang pertama yang berkaitan dengan sistem detoksifikasi dalam badan kita, iaitu sistem penghadaman. Organ-organ yang terlibat sudah tentunya dari sistem penghadaman ini adalah daripada mulut kita. Pertama kali kita mengunyah makanan atau minum, telah bermula proses detoksifikasi ini untuk eliminate bahan-bahan yang berbahaya. Dia akan terus ke esophagus, ke dalam perut. Kemudian di sana akan terdapat asid yang kadar pH-nya yang tinggi, boleh membantu dalam proses detoksifikasi. Kemudian seterusnya dia akan melibatkan organ usus kecil, usus besar. Kemudian yang pentingnya organ aksesori yang bermaksud organ-organ lain yang juga membantu dalam sistem penghadaman adalah daripada pankreas dan juga hati, kerana dua organ pankreas dan juga hati ini sangat berperanan dalam membantu sistem penghadaman, terutamanya dalam membekalkan enzim-enzim dalam membantu proses penghadaman. Kalau kita lihat, tugasnya tentunya untuk menghadamkan makanan. Yang kedua adalah penyerapan nutrien, dan yang ketiga, inilah proses detoksifikasi yang berlaku dalam sistem penghadaman kita adalah dengan mengeluarkan sistem buangan apabila telah berlangsungnya dua proses yang terlebih dahulu, iaitu penghadaman dan juga penyerapan. Kita lihat apabila tugas sistem penghadaman ini terganggu, disebabkan toksin yang berlebihan dalam badan kita, kita boleh lihatlah ada beberapa simptom yang boleh terlibat dalam sistem penghadaman ini. Kalau kita boleh lihat simptom yang biasa terjadi apabila proses detoksifikasi tidak berlangsung dengan baik dalam sistem penghadaman adalah berat badan berlebihan, boleh terjadi ketidakhadaman ataupun pedih ulu hati. Ini juga biasa terjadi kalau dia terlalu
mengamalkan makanan yang beresid dan juga pedas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sakit dan juga kembung perut. Ini juga simptom yang biasa terjadi. Dan yang keempat, gastrik. Kemudian yang kelima, sembelit dan juga cerit-berit. Ini boleh terjadi apabila kita memakan makanan yang salah, yang tidak biasa dalam persekitaran usus kita, boleh menyebabkan bakteria yang jahat terkumpul sehingga menyebabkan toksin terkumpul dalam usus kita sehingga dia boleh menyebabkan masalah cerit-berit ini. Jika sistem penghadaman kita, sistem desoksifikasi kita, penghadaman usus ini tidak berjalan dengan baik, dia boleh menyebabkan manifestasi juga pada sistem yang lain seperti kulit kita, dia boleh menyebabkan masalah jerawat, kemudian boleh menyebabkan kurang berpeluh, dan juga yang ke-8 yang paling bahaya jugalah simptomnya adalah hati berlemak, kerana ia melibatkan lemak yang kita tak nampak yang terkandung di dalam badan kita yang kita tak nampak. Ia boleh menyebabkan permasalahan yang lebih besar pada kemudian harinya. Kemudian penyakit yang boleh terjadi apabila sistem penghadapan ini tidak berjalan dengan baik, tidak mengeluarkan sistem sisa buangan dengan baik, boleh menyebabkan obesiti. Kemudian kedua, boleh menyebabkan buasir. Kemudian boleh menyebabkan kanser usus, GERD, gastroesophageal reflux disease. Ini juga sering berlaku pada zaman sekarang ini. GERD ni selalu berlaku. Dan yang kelima, appendicitis. Yang keenam, boleh menyebabkan batu empedu ataupun batu pankreas. Jika dua organ yang membantu dalam sistem penghadaman ini ada masalah. Kalau kita makan, sebagai contoh empedu, dia sangat berperanan dalam pencernaan lemak. Jika kita mengambil makanan yang berminyak ataupun makanan yang bergoreng yang terlalu tinggi, batu empedu kita bekerja dengan lebih keras, dia boleh menyebabkan batu empedu. Kalau pankreas pula kaitan dengan karbohidrat, dia juga boleh menyebabkan masalah pada batu pankreas. Kemudian yang ketujuh, dia boleh menyebabkan gangguan fungsi hati dan juga pengerasan hati. Jadi itu organ yang pertama ataupun sistem penghadaman yang terlibat dalam proses detoksifikasi dalam badan kita. Kemudian kita pergi kepada sistem yang kedua, iaitu sistem sistem paru-paru sebenarnya. Sistem paru-paru ini, yang kedua yang penting adalah sistem perkumuhan. Dia macam betul paru-paru. Sistem perkumuhan, dia melibatkan organ ginjal, paru-paru juga, melibatkan kulit, pundi kecing, usus besar, dan juga kita punya bahagian kubul dan juga dubur. Kemudian organ aksesorinya adalah seluruh organ, kerana sistem perkumuhan ini berkaitan dengan sistem pengaliran darah juga. Dia akan terlibat dengan seluruh organnya. Tugasnya adalah mengeluarkan sisa buangan dari badan, penting kerana ia melibatkan sistem detoksifikasi dalam badan kita. Dan yang kedua, dia menghalang badan daripada mengumpul toksin. Ini sistem perkumuhan inilah sistem utama di mana dia merupakan proses yang pertama lah dalam proses detoksifikasi dalam badan manusia. Kita lihat pula simptom-simptom yang boleh berlaku jika sistem perkumuhan tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, boleh menyebabkan seseorang itu kurang berpeluh. Jangan kita ingat kalau orang itu kurang berpeluh adalah sesuatu yang baik. Sebenarnya dia boleh melambangkan seseorang itu mengalami permasalahan pada sistem perkumuhan kerana aliran darah tidak baik. Dan yang kedua, kencing berbuih ataupun rasa sakit ketika kencing, ini boleh terjadi akibat daripada penumpukan mineral ataupun terkumpulnya mineral pada sistem pembuangan air kecil kita. Ini boleh menyebabkan permasalahan ini. Kemudian kencing berbuih boleh terjadi apabila buang pinggan kita tidak dapat lagi menapis cairan dalam badan kita, terutama apabila protein yang tinggi, dia boleh terlepas sehingga menyebabkan kencing berbuih. Kemudian yang ketiga, sendi rasa panas. Kemudian yang keempat, keradangan pundi kencing. Ini juga boleh berlaku. Ini merupakan simptom-simptom yang boleh berlaku apabila sistem perkumuhan mengalami permasalahan.
Kemudian penyakit yang berkaitan dengan sistem pembuangan ini adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan badan kita tidak dapat menyingkirkan toksin dalam badan kita, dan juga organ itu sendiri dia mengalami perubahan sehingga menyebabkan dia tak dapat lagi tapis, sehingga toksin itu masih lagi kekal dalam badan kita. Okay. Penyakit yang pertama adalah berkaitan dengan asid urik tinggi ataupun gout. Okay. Dia tak dapat eliminate asid urik dari badan kita yang merupakan toksin yang dihasilkan oleh badan kita sendiri. Kemudian yang kedua, masalah buah pinggang. Buah pinggang dia punya filtration system tu dia dah rosak, dia boleh menyebabkan toksin tu dia masuk kembali ke dalam badan kita. Dan yang ketiga, batu karang yang terjadi apabila bahan-bahan tertentu yang terkumpul, yang berlebihan terkumpul dalam saluran tertentu sehingga boleh menyebabkan batu karang. Kalau terjadi di ginjal boleh menjadi batu buah pinggang. Kalau di pundi kencing boleh menyebabkan itu pada pundi kencing dan sebagainya lah. Alright. Itu sistem yang kedua berkaitan dengan sistem intoxikasi ini, iaitu buah pinggang. Okay. Dan yang ketiga iaitu sistem pernafasan, terutamanya organ paru-paru. Organ lain yang terlibat adalah rongga hidung dan juga trakea. Kemudian tugas, sudah tentu kita nak tahu tugas dia adalah untuk menghirup udara dan juga menghembus kembali keluar udara dari badan kita, dari paru-paru. Kemudian yang kedua, proses menghirup udara adalah untuk penyerapan oksigen untuk dihantarkan ke darah, dan yang untuk hembus udara keluar daripada badan adalah proses mengeluarkan karbon dioksida dan juga toksin yang berada dalam badan kita melalui paru-paru, terutama dalam bentuk gas. Okay. Kita lihat pula apakah simptom yang terlibat dalam sistem pernafasan ini. Pertama adalah sukar bernafas, kemudian banyak lendir dan juga kahak. Jika biasanya pada waktu pagi lah, kalau kita lihat jika lendir dan kahak terlalu tinggi, dia boleh menandakan bahawa toksin pada bahagian sistem pernafasan kita memang tinggi. Kemudian sakit tekan juga kerongkong, ini adalah inflammation boleh terjadi jika toksin juga terlalu tinggi dalam badan kita. Kemudian seterusnya adalah batuk, berdengkur, cepat penat, merokok, hidung berair dan juga tersumbat. Ini merupakan simptom-simptom lah yang berkaitan dengan sistem pernafasan ini ataupun paru-paru yang boleh menandakan toksin dalam badan kita tinggi. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan ini boleh terjadinya tonsil, boleh terjadinya resdung, asma, dan juga penyakit pulmonary obstructive chronic ataupun COPD ataupun kita panggil penyakit paru-paru kronik lah. Dia boleh menyebabkan kita punya saluran pernafasan kita restrict sehingga dia tak boleh mengembang kembali, menyebabkan batuk yang berpanjangan lah. Ini berkaitan dengan sistem pernafasan. Seterusnya adalah sistem integumentary, iaitu kulit kita. Organ yang terlibat kulit, rambut dan juga kuku. Tugasnya adalah untuk melindungi dalaman badan kita. Ia merupakan lokasi reseptor sensor. Semua kita punya sensor terdapat pada kulit kita, dan ia merupakan benteng pertama dalam badan kita terhadap patogen ataupun bahan-bahan toksin daripada luar. Kemudian dia juga membantu badan kita mengatur suhu dan juga menghilangkan sisa buangan dari badan kita melalui peluh. Kita lihat pula apakah simptom yang boleh terjadi apabila sistem integumentary ini ataupun kulit kita tidak berjalan dengan lancar untuk menyingkirkan toksin dalam badan kita. Yang pertama, dia boleh mengakibatkan masalah kulit, geragat, jerawat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, boleh menyebabkan rambut gugur, kering dan cepat putus. Itu berkaitan dengan rambut. Kemudian ketiga, kuku mudah patah. Boleh terjadinya ruam pada kulit.
lepuh dan juga bisul. Ini juga ketiga-tiga ini merupakan masalah kulit yang biasa berkaitan apabila kulit kita tidak berada dalam keadaan yang baik, boleh terjadinya penutupan rongga sehingga boleh menyebabkan permasalahan ini. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan sistem integumentari ini adalah berkaitan dengan kanser kulit, athlete foot, dan yang ketiga adalah jangkitan selaran matahari, boleh juga terjadi jerawat, ketuat, kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan kulit juga, kalau kita lihat yang kudis, skabis, imun sistem juga, dan juga panau. Okey, artinya psikolog. Ini juga penyakit-penyakit yang biasa terjadi apabila kulit kita tidak berada dalam keadaan baik sehingga boleh menyebabkan fungsinya dalam proses detoksifikasi badan kita tidak berjalan dengan baik. Okay, jadi kita dah tahu dah 4 organ utama dan juga 4 cara badan kita menyingkirkan toksin, dan kemudian kita tahu bagaimana pula badan kita dah menjalankan proses detoksifikasi secara ringkas. Daripada point of entry toksin dalam badan kita, dia akan pergi ke bahagian hati dan dia akan terus dilakukan untuk penyingkiran oleh organ-organ lainnya seperti kita imbas kembali seperti buah pinggang, kemudian seperti kulit dan juga kalau kita boleh lihat buah pinggang, paru-paru dan juga kulit. Selain daripada hati itu sendiri. Dan di CNI kita beruntung kerana kita mempunyai 2 produk yang sangat istimewa, iaitu CNI Enzyme, iaitu Life Enzyme dan juga LEAF, kerana dia dapat membantu badan kita dalam proses detoksifikasi berjalan dengan lebih baik. Seperti yang kita selalu wawarkan, tugas Life Enzyme terutamanya adalah memangkin tugas organ sehingga dia dapat berjalan dengan baik, dan juga dia juga pemangkin makanan kesihatan yang kita ambil bersama dengan enzim ini supaya dia dapat memberikan kesan yang lebih baik. Dan dalam proses detoksifikasi ini kita nak lihat apakah fungsi ataupun tugas Life Enzyme ini dalam membantu proses detoksifikasi dalam badan kita. Saya lihat ada 9, kalau kita lihat untuk LEF ada 9 tugas LEF, dan semuanya sebenarnya sangat berkait rapat dengan proses detoksifikasi dalam badan kita. Pertamanya adalah daripada penguraian makanan itu sendiri. Jika penguraian makanan berjalan dengan baik, jadi hasil akhir itu memang benar-benar yang tidak diperlukan oleh badan kita dapat disingkirkan dan dapat disingkirkan dengan baik, dan makanan yang ataupun zat-zat makanan yang memang kita perlukan boleh kita serap. Jadi penting untuk kita amalkan CNI enzim supaya proses penguraian makanan dalam badan kita sebagai proses pertama juga dalam proses detoksifikasi berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, dia membantu dalam penguraian toksin. Ini adalah direct maksudnya fungsi yang sangat menjurus kepada detoksifikasi, kerana enzim dapat membantu penguraian toksin yang terhasil daripada makanan yang kita ambil ataupun minuman yang kita ambil, ataupun toksin yang berada daripada luaran yang boleh menyebabkan permasalahan kesihatan, kerana dia juga mempunyai fungsi-fungsi yang dapat menguraikan toksin sehingga boleh dikeluarkan oleh badan kita secara sempurna. Kemudian yang ketiga, dia tugas daripada enzim CNI adalah untuk mencuci darah. Ini juga sangat berkait rapat dengan proses detoksifikasi, kerana pengaliran darah ataupun darah merupakan satu medium di dalam badan kita, kerana terkumpulnya zat-zat makanan ataupun zat-zat toksin kerana dia terkandung dalam darah. Jadi pentingnya CNI enzim ini dalam menguraikan ataupun menyingkirkan toksin-toksin yang terhasil akibat daripada gaya hidup kita ataupun gaya pemakanan kita sehingga dapat mencuci darah dengan lebih baik. Dan yang keempat, dia sebagai anti-inflamasi, antioksidan, antibakteria dan juga antivirus. Ini juga sebenarnya berkait rapat dengan sistem detoksifikasi, kerana apabila toksin dalam badan kita tinggi, dia akan menunjukkannya melalui beberapa cara lah, terutamanya inflammation
ada inflamasi dalam badan kita yang boleh kita lihatlah melalui simptom-simptom yang kita dah sebutlah, beberapa organ tadi dia boleh manifest melalui simptom-simptom yang terjadi. Jadi pentingnya cyanide enzim ini dalam membantu dalam mengurangkan kesan daripada toksin yang berlebihan jika ia terdapat dalam badan kita. Kemudian yang kelima, dia berfungsi sebagai regenerasi sel, penting kerana setiap organ yang terlibat dalam proses ataupun sistem detoksifikasi ini perlu mengalami regenerasi sel yang baik. Okay? Perlu ada pertumbuhan semula sel yang baik untuk organ-organ detoksifikasi ini. Jadi penting untuk kita amalkan cyanide enzim supaya organ-organ ini berfungsi dengan baik. Dan juga yang keenam, dia juga mampu untuk mengawal atur dan juga memelihara keadaan dalaman badan kita. Dia restore, bermaksud apabila penyikiran toksin telah berlaku dengan baik, dia boleh membantu organ ataupun sistem dalam badan kita berjalan dengan lebih baiklah. Okey. Dan ada 3 manfaat tambahan untuk LEAF, sangat berkaitan dengan semua organ yang berkaitan dengan detoksifikasi, iaitu dia meningkatkan lagi kesihatan usus, kesihatan hati dan juga kesihatan darah. Jadi kita lihat tugas ataupun fungsi life enzyme ini dalam membantu proses detoksifikasi ini adalah secara menyeluruh. Okey, kalau kita lihat pula kajian saintifik LEAF ni yang berkaitan dengan detoksifikasi ini sebenarnya ada beberapa perkara. Ada 7 kajian saintifik yang berkaitan dengan detoksifikasi ini. Yang pertama adalah fungsi anti radang. Okay, fungsi anti radang yang ada dalam enzim cyanide ini sebenarnya mampu meningkatkan ataupun mampu untuk membantu badan kita dalam mengurangkan keradangan sehingga 155%. Kemudian dia membantu dalam penjagaan hati sehingga 26.8%. Lebih-lebih lagi pada mereka yang mengambil minuman yang beralkohol dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia juga tinggi antioksidan dengan SOD like 22,657 per stick. Ini bermaksud kadar antioksidan dia memang tinggi dalam membantu badan kita dalam menyingkirkan toksin. Kemudian yang keempat, dia membantu mengurangkan lemak dalam darah 16%, kerana kita tahu lemak juga merupakan bahan bertoksin jika berlebihan dalam badan kita. Dan yang kelima, dia mampu untuk meningkatkan kelembapan tinja dan juga berat dan juga melegakan seberit. Ini bermaksud lebih tinggi bahan buangan kita, bermaksud badan kita menjalankan fungsi dengan lebih baik untuk detox. Dan probiotics dalam usus juga meningkat. Ini probiotics ini adalah bakteria baik yang membantu dalam badan kita dalam proses detoksifikasi. Dan juga yang ketujuh, dia juga meningkatkan kadar pertumbuhan sel apabila luka sehingga 40 hingga 70%. Ini semua kajian saintifik LEAF dalam membantu dalam proses detoksifikasi. Kita dah tahu dah bagaimana LEAF ni dapat membantu dalam sistem detoksifikasi dalam badan kita, dan juga apakah kajian saintifik daripada enzim ni ataupun LEAF ni dalam menyokong fungsi utama dalam proses detoksifikasi badan kita. Jom kita lihat pula produk lain yang dapat membantu proses detoksifikasi dalam badan kita. Di sini saya boleh listkan beberapa. Yang pertama adalah neoganik, yang merupakan fiber ataupun serat mampu untuk serap gula dan juga toksin yang berlebihan dalam badan kita, berfungsi sebagai mencuci usus dan juga mencuci darah. Kita tahu memang neoganik ini merupakan daripada sumber tumbuhan yang mengandungi vitamin dan juga mineral yang diperlukan sebagai bahan tambah supaya dapat membantu proses detoksifikasi berjalan dengan baik. Okay. Kemudian produk yang kedua adalah probiotics complex powder. Merupakan 5 jenis probiotik diperkaya dengan inulin dan juga vitamin C. Kita boleh lihat dia membantu fungsi penghadaman
dan juga bakteria dalam badan kita berfungsi dengan baik. Dia membantu dalam sintesis nutrisi dan juga antibodi kait rapat dengan imun badan kita, dan juga melindungi badan daripada patogen iaitu toksin. Okey, jika berlebihan dia boleh neutralizekan probiotics ni, dapat membantu. Kemudian bagaimanakah sarana pengambilannya? Jika seorang itu untuk mengamalkan enzim ini untuk membantu proses detoksifikasi, yang pertama adalah live enzyme. Caranya mudah saja, 3 sachet sehari ataupun LAF 2 paket sehari. Untuk neoganik, kita boleh sarankan 3 hingga 4 stick sehari, dan juga probiotik 1 hingga 2 stick sehari. Kemudian selain itu, produk tambahan lainnya yang membantu dalam sistem detoksifikasi ini, kalau kita boleh lihat sistem penghadaman, kita boleh amalkan cranberries juga kerana dia tinggi antioksidan, tinggi fiber juga. Kemudian yang seterusnya, untuk wanita boleh amalkan permata suri, dan juga untuk lelaki boleh amalkan tongkat lagi. Okay. Mungkin anda ada juga produk-produk di CNI ini yang mungkin anda gunakan juga untuk membantu proses detoksifikasi. Pasti masing-masing ada pengalaman sendiri, boleh kongsikan juga di ruangan chat box supaya kita ramai-ramai dapat berkongsi apakah produk-produk yang mungkin anda kongsikan ataupun anda sarankan kepada prospek anda ataupun customer anda berkaitan dengan organ-organ yang terlibat tadi. Okey, kita lihat pula testimoni yang berkaitan dengan sistem detoksifikasi ini. Kalau kita boleh lihat daripada Selangor, beliau mengalami masalah kesihatan, cirit-birit, dehidrasi dan juga perdarahan ketika pembuangan air besar. Ini bukan satu simptom yang memang jelas toksin dalam badan tinggi kerana ada cirit-birit dan juga mengalami perdarahan ketika membuang air besar. Produk yang beliau makan adalah LAF. Gunakan produk selama 3 hari saja. Perdarahan semasa membuang air besar telah berhenti dan badan kembali bertenaga dan pembuangan air besar kembali seperti biasa. Makan leaf, masalah ciri-ciri ini dapat diatasi. Dan seterusnya, daripada Sarawak, beliau mengalami permasalahan gastrik dan juga cirit-birit berlarutan selama 1 bulan. Beliau juga mengamalkan produk LEAF, Life Enzyme Advanced Formula, mengamalkan 1 stick 3 hingga 4 kali sehari. Okay. Di sini Puan Dayang Aslinda ini mengalami proses penyembuhan. Pada mulanya beliau mengamalkan leaf 3 hingga 4 kali sehari. Badan beliau mengeluarkan najis dengan banyak dan berbau busuk dalam masa 2 hari berturut-turut. Proses penyembuhannya berlaku pada 2 hari yang awal. Kemudian saya terus mengamalkan leaf, dan setelah 1 minggu masalah gastrik, cirit-birit telah hilang dan pembuangan air besar menjadi lancar. Okay. Setelah baik, beliau terus mengamalkan LAF 2 kali sehari untuk memelihara kesihatan. Jadi kita lihat jelas apabila mengalami masalah kesihatan, beliau doublekan dosisnya dan beliau teruskan pengambilan walaupun ada mengalami proses penyembuhan pada 2 hari yang pertama, dan terus mengamalkan selama 1 minggu dan permasalahan berkaitan dengan gastrik ini hilang. Okay, kemudian seterusnya daripada Negeri Sembilan, mengalami masalah buang air besar tidak lawas dan juga tidak lancar, mengamalkan Life Enzyme 1 paket kecil 2 kali sehari, dan kini buang air besar setiap hari tanpa masalah, lebih lancar dan juga lebih lawas. Okay. Kemudian seterusnya berkaitan dengan sembelit juga, mengamalkan leaf 3 kali sehari sejak 1 bulan. Kini masalah sembelit beliau telah pulih dengan ketara, buang air besar telah kembali lancar. Okey, masa ditandas lebih singkat, perut saya lebih lawas dan selera makin bertambah baik dan tidur lebih lena. Dia juga sangat berpengaruh dalam sistem pemuahan kita lah. Okey. Kemudian seterusnya, itu tadi daripada sistem penghadaman ataupun organ usus kita. Dan ini kita boleh lihat daripada sistem integumentari ataupun sistem kulit. Okey. Beliau mengalami kulit yang sangat kering, kasar, merekat dan gatal. Berusaha dengan ubat klinik farmasi namun tidak sembuh.
diperkenalkan dan mengamalkan LEF satu paket 2 kali sehari selama 3 bulan. 3 bulan beliau mengamalkan dan kini kulit menjadi bersih dan cantik, tidak lagi gatal. Jadi dengan pengamalan 2 kali sehari, belum masa yang lebih panjang sikit, 3 bulan, sehingga masalah ini boleh diatasi. Kemudian seterusnya, daripada setiawan, mengalami penyakit kulit, kulit busuk, gatal, merah, bengkak dan juga ruam. Masalah ini beliau telah alami selama 10 tahun dan pakar menyatakan masalah ini tidak boleh sembuh. Dia mengamalkan life enzyme 2 kali sehari, 1 kali pagi dan juga 1 kali malam, dan beliau mengamalkan selama 1 tahun. Beliau telah mengamalkan selama 3 bulan, sudah nampak perubahan. Lepas itu masalah itu semua beransur-ansur, dan setahun selepas mengamalkan life enzyme ini, masalah berkaitan dengan penyakit kulit yang beliau alami telah sembuh sepenuhnya. Okey, baik. Itu beberapa testimoni yang berkaitan dengan sistem detoksifikasi badan kita, bagaimana enzim ini dapat membantu. Baik, yang terakhir, sebelum kita tutup kelas kita pada malam ini, ada beberapa langkah lain yang dapat membantu dalam sistem detoksifikasi kita berjalan dengan lebih baik. Ada 5 komponen utama. Yang pertama, pastikan urus stres dengan baik. Kesihatan mental memang perlu dititikberatkan. Yang kedua, pastikan tidur dan mendapat rehat yang secukupnya. Penting untuk kita mendapatkan tidur dan juga rehat secukupnya, kerana waktu kita tidur, badan kita dapat melakukan proses detoksifikasi dengan sendiri tanpa bebanan daripada sistem-sistem yang lain. Kemudian yang ketiga, bantu dengan gaya hidup yang aktif. Yang keempat, minum air secukupnya setiap hari, penting supaya bahan bertoksin dalam badan kita dapat dikeluarkan dengan lebih baik. Dan yang kelima, banyakkan makan serat, sama ada itu buah-buahan dan juga sayur. Kita dapat makan serat yang banyak seperti yang disarankan, separuh pinggan setiap kali hidangan. Boleh makan makanan tambahan, terutamanya leaf ataupun organik. Jadi itulah beberapa ilmu ataupun informasi berkaitan dengan sistem detoksifikasi dalam badan kita, bagaimana enzim dapat mengaktifkannya sehingga dapat membantu dalam mengatasi permasalahan ataupun simptom-simptom ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ-organ berkaitan dengan sistem detoksifikasi dalam badan kita. Jadi saya harap semua dapat manfaat dalam kelas kita dalam malam hari ini. Segala salah dan silap saya mohon maaf. Jadi dengan ini saya serahkan kembali kepada MC kita, Encik Rizwan Rais. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaidi di atas penerangan yang cukup padat pada malam ini berkaitan dengan enzim, aktifkan sistem detoksifikasi. Yang mana kita tengok sebentar tadi Dr. Zaidi dah kongsikan dengan kita tentang sistem detoksifikasi manusia. So maknanya banyak dalam sistem badan kita yang melakukan proses detoksifikasi ataupun pembuangan toksik ataupun racun daripada tubuh badan, dan beliau telah kongsikan fungsi dan peranan untuk setiap sistem tersebut, dan beliau juga telah berkongsikan tentang keadaan dan juga masalah kesihatan yang sering berpunca daripada masalah untuk detoksifikasi ini. Dan juga tadi beliau telah kongsikan kenapa risiko terjadinya perkara yang sedemikian dan bagaimana enzim CNI dapat membantu anda untuk memastikan sistem detoksifikasi berfungsi dengan sempurna. Dan juga beliau kongsikan banyak testimoni sebentar tadi yang menunjukkan bahawa produk enzim ini sangat-sangat membantu dalam proses detoksifikasi ini untuk memastikan ianya berjalan dengan lancar. Okey, so yang paling penting apa yang kita perlu lakukan adalah kalau dah start amalkan produk, lakukannya secara istiqamah, secara berterusan untuk memastikan dapat kesan yang terbaik.
Dan untuk setiap tubuh badan setiap manusia adalah berbeza dan mungkin ada orang seawal sehari atau 2 hari dah nampak perubahan yang ketara dan mungkin ada setengah orang mungkin ambil sedikit masa untuk memastikan sistem detoksifikasi itu kembali pulih seperti biasa. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zaidi dan semoga kepada anda semua yang hadir pada malam ini mendapat penerangan yang jelas tentang sistem detoksifikasi, peranannya dan bagaimana enzim membantu untuk tubuh badan kita ni. Jadi sebelum saya teruskan ada sedikit lagi perkongsian update dan juga mesti anda tertunggu-tunggu untuk kita punya promosi enzim online program ini. Tapi sebelum itu jom sama-sama kita ambil gambar terlebih dahulu. Kalau boleh minta tolong kepada anda semua buka video anda untuk kita sama-sama ambil gambar pada malam ini dan saya nak minta tolong kepada Dr. Zaidi untuk ambil gambar. Okay, baik. Okey, ada 2 page. Okey. Okey, kita pergi page yang pertama. Buka video dulu. Okey, bagi sedikit masa untuk mereka buka video. Right. Okey, ready? 1, 2, 3. Itu page yang pertama. Yang pertama. Okey, page yang kedua. Okey, teruskan. Page yang kedua. Okey, 1, 2, 3. Okey, dah. Okey, terima kasih Dr. Zaidi. So izinkan saya sekejap ini ada problem sikit. Okey, seperti mana yang telah dijanjikan kepada anda semua yang hadir pada malam ini, di mana kita ada promosi khas enzim online program. Kita ada 2 promosi untuk anda. Yang pertama berkaitan dengan produk LEF yang 30 stick, beli 2 kotak dan dapat percuma 1 kotak LEF 30 sachet yang bernilai stick yang bernilai RM235. So keluar RM376, dapat produk RM235. Dan promosi yang kedua, beli 2 kotak Life Enzyme 30 sachet RM318 dan dapat percuma 1 kotak bateri Life Enzyme 30 sachet. So ini satu peluang yang tak patut dilepaskan lah, terutamanya kepada yang hadir pada malam ini kerana promosi ini khas untuk anda sahaja. Dan kalau kita tengok lagi best daripada promosi WSP yang telah saya kongsikan pada awal program tadi, awal sesi tadi. So untuk anda semua, sebentar nanti Dr. Zaidi akan kongsikan di dalam ruangan chat box untuk borang untuk anda isikan untuk anda menembus anda punya e-voucher ini. Borang tempahan promosi khas Live Exam dan juga LEF tempahan akan tamat pada 21 Mac 2023 iaitu pada petang esok pukul 6 petang. Okey, so borang telah pun dikongsikan oleh Dr. Zaidi di dalam ruangan chat box. So anda semua isi di mana ini satu promosi yang cukup istimewa kerana ianya boleh dipindah milik juga. Mungkin anda boleh kongsikan juga dengan rakan niaga anda yang lain. Okey, dan untuk kali ini voucher ini sah tamat tempohnya sehingga pada penghujung bulan nanti, sehingga 31 hari bulan Mac. Okey, jadi sementara anda mengisi borang, saya nampak banyak soalan ada dekat dalam ruangan komen. Dr. Zaidi boleh kita go through soalan-soalan yang ditanya oleh para CBO pada malam ini. Kita start dengan Haji Yusri terlebih dahulu. Haji Yusri tanya, okey, memandangkan sekali bulan Ramadan dah hampir tiba, boleh tak kongsikan bagaimana cara terbaik pengambilan Live Enzyme ataupun LEF sewaktu bulan Ramadan nanti? Baik, terima kasih kepada Haji Yusri. Jadi untuk Live Enzyme ataupun LEF semasa bulan Ramadan ini, untuk kita yang beragama Islam, ada untuk orang yang biasa untuk memelihara kesihatan, kita memang sarankan untuk ambil 1 ataupun 2 paket setiap hari. Okay, untuk orang yang ambil 2 paket setiap hari, boleh sarankan ambil selepas berbuka, setelah menjamah makanan, boleh ambil LEF, kemudian sebelum bersahur. Yang pertama, selepas berbuka, okay, dah jamah makan sikit, boleh ambil LEF, kemudian sebelum bersahur, boleh ambilkan makan LEF. Okey, terima kasih Dr. Zaidi. Saya harap
Yang jelas sebelum bersahur dan juga selepas berbuka puasa, lepas ambil makanan Itu sedikit. yang untuk apa ni, memelihara kesihatan lah. Untuk orang yang perlu ambil dosage yang lebih tinggi, dan itu perlukan sedikit adjustment lah. Sebagai contoh, dia perlu ambil 3 paket sehari. Okay. Bila malam tu ada 10 jam, kita bagi 3 lah. Boleh ambil tengah malam dan sebagainya. So apa yang paling penting, jangan ambil waktu puasa lah kan. Betul tak Dr. Zaidi? Ya, betul. Puasa tu kan. Alright, so okay, terima kasih kepada Dr. Zaidi. Dan kita tengok ada soalan daripada Kak Pah. Kak Pah pun tanya soalan yang sama. So harap dapat menjawab soalan Kak Pah lah. Jawapan Dr. Zaidi seperti tadi. Boleh share cara pengambilan waktu puasa. Dan seterusnya daripada Kak Pah juga, adakah berat badan menentukan jumlah liter air yang diperlukan oleh badan? Mohon pencerahan. Thank you. Baik. Secara umumnya memang saranan pengambilan air ni adalah secara general, memang secara luas ke memang seseorang itu perlu mengambil 2 hingga 3 liter sehari, ataupun 8 gelas. Dia tak kira sama ada berat badan orang itu berapa, tapi saya pernah lihat juga sebenarnya untuk setiap 25 kilogram berat badan kita perlukan 1 liter air. Sebagai contoh, berat saya 50 kilogram. Jadi saya perlukan 2 liter air. Sebagai contoh itulah. Okay. Tapi rata-rata berat kita akan lebih kurang lah, antara 50 to 75, 80, 100 kan. Dia akan lebih kurang 2 hingga 3, max 4 liter sehari. 2 hingga 4 liter sehari lah untuk minum air. Dan kalau boleh banyakkan air kosong Dr. Zaidi. Betul. Air manis. Itu yang air tu memang air kosong lah. Air kosong. Yang 8 gelas sehari tu memang air kosong. Tak termasuk dengan minuman dan sebagainya. Okey, dan satu lagi soalan yang terakhir, apakah faktor utama yang menyebabkan ada orang lebih cepat proses penyembuhan berbanding dengan orang lain? Soalan mencabar. Soalan memang mencabar juga. Secara umumnya memang menurut pendapat saya sendiri, ada beberapa faktor lah yang boleh menyebabkan proses penyembuhan ini berbeza di antara satu sama yang lain. Kalau genetik memang kita tak boleh nak kita tolak tepi. Tapi sebenarnya pertama, dia berkaitan dengan metabolisme badan orang itu sendiri ya. Setiap orang memiliki kadar metabolisme masing-masing. Jika kadar metabolisme yang tinggi, dia dapat membantu dalam proses penyembuhan berjalan dengan lebih baik. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah ada penyakit yang individu itu alami. Jika orang yang sihat, tiba dia jatuh sakit sebentar, jadi itu tak ada masalah. Kalau dia ada penyakit kronik, dia akan melambatkan lagi proses penyembuhan kerana dia sangat berkaitan dengan metabolisme badan kita lah. Dia berkaitan dengan metabolik dalam badan kita. Jadi pentingnya metabolisme badan kita tu dalam keadaan yang baiklah supaya dapat membantu proses penyembuhan. Tapi tentunya jika ada faktor-faktor utama yang lain yang boleh saya kongsikan, nanti saya akan kongsikan dalam grup-grup kita lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaidi. Rizwan, ada nak tambah? Itu dua soalan yang diberikan, itu adalah beberapa soalan yang telah dikongsikan oleh para CBO berkenaan dengan topik malam inilah terutamanya. Dan kita tengok macam Dr. Zaidi cakap, ya, kadar metabolisme itu sangat-sangat penting. Sebab tu ada orang makan sikit, badan dia tetap naik. Ada orang makan banyak pun, banyak macam mana pun kadang-kadang lambat badan dia naik. Itu salah satu contoh lah selain daripada untuk pengambilan produk itu sendiri. Sebab tu kita tak boleh nak bagi satu jangka tempoh untuk produk ni. Okey, kau makan 3 hari produk ni, confirm kau baik. Tak ada jaminan macam tu Tak semestinya. Even doktor punya ubat daripada hospital sendiri pun tak dapat menjamin bahawa setiap ubat itu serasi ataupun sesuai dengan semua orang, dan mungkin juga dari segi tempoh penyembuhan tu ambil tempoh yang berbeza-beza. Itu jawapannya lah. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Zaidi. Okey, Dr. Zaidi, kita pun dah nak sampai ke penghujungnya pada malam ini. Jadi sebelum kita berakhir pada malam ini, kita
nak cabar diri anda untuk menjawab persoalan untuk menjawab kuis pada malam ini yang mana akan dikongsikan oleh Dr. Zaidi di dalam ruangan chat box berkenaan dengan topik enzim aktifkan sistem detoksifikasi. So harapan kami anda semua cuba jawab dan pada akhir nanti bila anda tengok anda boleh view score depan submit, anda boleh tengok view score, anda boleh tengok sendiri berapa peratusan yang telah anda berjaya dapat daripada soalan-soalan yang diberikan oleh Dr. Zaidi. Cabar diri anda, tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. Dan jika mungkin ada part-part yang anda terlepas pandang, dengan risau, nanti kita akan kongsikan video record insyaAllah dalam minggu ni juga untuk anda semua ulang kaji balik lah. Dan juga untuk topik pada malam ini kita open kepada semua CBO yang berada di luar sana yang tak dapat hadir juga untuk go through balik dan juga study balik apa yang telah dikongsikan pada malam ini. Satu perkongsian yang sangat bergunalah bagi saya rasa nampak memang banyak benda yang di-share oleh Dr. Zaidi sebentar tadi. Okey, dan kalau anda dah jawab soalan, anda boleh type down di dalam ruangan komen, dan kalau tak keberatan boleh juga kalau anda nak kongsikan result anda yang anda dapat pada malam ini untuk berdasarkan kuis tersebut. Okey. Soalan dia senang je Dr. Zaidi. Ya, betul, senang je. Luar biasa. Dan kalau kita tengok dalam ruangan chatbot pun ramai yang berterima kasih kepada Dr. Zaidi dan beritahu bahawa banyak manfaat yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi pada malam ini. Perkongsian sangat membantu. Kak Fatimah, Kak Fah pun ada beritahu banyak manfaatnya, dan banyak lagi perkongsian daripada Shirin, cakap perkongsian yang hebat. Okey, daripada Azizi Zainal, terima kasih Dr. Zaidi, ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kita di SNI. Okey, daripada Hajijah, terima kasih Dr. Zaidi, ilmu yang dikongsikan sangat mantap. Okey, dan ramai dah yang type, apa cakap Dr. Zaidi, terima kasih di atas pencerahan. Wah, Azizi Zainal dapat 5/5, luar biasa, hebat. Okey, tahniah juga kepada yang lain. Christina dapat 5/5 dan saya yakin yang lain pun pastinya dapat jawab dengan tepat. Ramai yang dapat jawab dengan tepat semuanya. Okey, so anda boleh teruskan menjawab jika masih tidak habis lagi, dan kalau habis boleh juga kongsikan di dalam ruangan chat box. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung yang terakhir untuk pada malam ini. Okey, Ramadan bakal tiba dah tak lama lagi, tinggal 3 hari saja lagi. Kita jangkakan awal Ramadan pada 23 Mac iaitu pada hari Khamis nanti. Jadi kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, kami di CNI ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga amalan kita pada tahun ini dipermudahkan dan diterima dengan sebaiknya oleh Allah SWT. Okey, dan semoga dengan hadirnya bulan Ramadan pada kali ini kita sama-sama dapat memulihkan kembali kesihatan kita kepada yang sepatutnya lah. Maknanya sebab bulan puasa adalah bulan detoksifikasi sebenarnya. Bulan untuk buang racun daripada badan, untuk memulihkan balik sistem tubuh badan secara natural, secara semula jadi. So ini adalah bulan yang sangat-sangat luar biasa dan juga banyak ujian dan cabaran sepanjang bulan Ramadan ini. So hopefully semua dapat menjalankan puasa dengan jayanya pada tahun ini, dan seterusnya kita akan sama-sama menyambut hari raya pada pengakhiran bulan April nanti. Okey, jadi setakat itu dulu perkongsian kami pada malam ini. Semoga kita jumpa lagi di dalam sesi enzim online program yang akan datang, insya-Allah pada bulan 4 nanti ada Dr. Zaidi. InsyaAllah. InsyaAllah kita tak dapat kita bulan Ramadan akan lewat sikit. Kita untuk EBLC ataupun untuk enzim online program pada bulan Ramadan, jika kita ada buat, kita akan lewat setengah jam lah, iaitu pada pukul 9.30 malam untuk kita beri laluan kepada solat sunat tarawih terlebih dahulu. Dan lepas tu kita boleh adakan satu sesi yang ringkas pada malam tersebut untuk kita upgrade ilmu kita bersama-sama lah. Okey, jadi setakat itu dulu perkongsian kami pada malam ini.
Semoga apa yang dikongsikan sangat-sangat memberikan manfaat kepada anda terutamanya, dan topik hari ini saya rasa memang sangat-sangat related to bulan Ramadan ni lah untuk kita detox. So pastikan selain daripada kita berpuasa, amalkan juga enzim untuk memastikan tubuh badan kita dapat pulih kembali dengan lebih optimum, dengan lebih berkesan lagi. Okey, dalam bulan Ramadan ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih. You got me losing all